Setiap kali saya bercakap tentang nilai, cerita tentang Alaska terlintas di pikiran saya. Pada tahun 1867, pembelian Alaska berlaku. Alaska dibeli oleh Amerika Syarikat dari Rusia dengan jumlah 7,2 juta dolar. Rusia menjual Alaska pada harga yang begitu rendah. Orang Rusia menganggap tanah itu sebagai tanah beku, yang tidak berguna sepanjang musim sejuk. Mereka menganggapnya tanah tandus. Namun, 13 tahun selepas tanah itu dijual, Amerika Syarikat mendapati sehingga 300 juta dolar nilai emas tertanam di dalamnya. Kalau begitu, adakah hanya ada emas di Alaska? Tidak. Sekarang, mereka telah mendapati bahwa ada jumlah minyak yang sangat besar sehinggakan mereka tidak dapat meletakkan harga padanya. Selain itu, terdapat simpanan LPG dan LNG yang besar, yang telah menjadi semakin penting dalam pelbagai industri. Tambahan pula, terdapat mangan dan nikel, dan pelbagai sumber bawah tanah lain di Alaska. Oleh itu, orang berkata bahwa adalah mustahil untuk menganggarkan semua benda itu dari segi wang. Bukan itu sahaja. Ada semua jenis ikan di Laut Alaska. Negara lain tidak boleh memancing di sana. Hanya Amerika Syarikat boleh memancing kerana ia perairan wilayah Amerika Syarikat. Lebih-lebih lagi, apabila orang warga negara lain mahu terbang di ruang udara, mereka perlu mendapat kebenaran daripada Amerika Syarikat. Pasti ada syarat untuk mendapatkan kebenaran. Saya akan bayar sebanyak ini. Tolong benarkan saya terbang di ruang udara. Mereka perlu membayar yuran. Apabila kita memeriksa perkara-perkara ini, kita dapat melihat bahwa Rusia hanya melihat wang sebenar yang berada di depan mereka, bukan nilai tanah yang tersembunyi. Mengapakah saya memberitahu Anda perkara ini? Perjanjian baru, seperti hari Sabat dan perayaan-perayaan lain yang kita sambut pada hari ini, mengandungi nilai yang besar, tetapi orang di dunia tidak melihatnya sekarang. Itulah warisan Tuhan yang Dia berikan dengan menumpahkan darahnya. Dia meninggalkan tatanya dan datang ke bumi ini dalam badan untuk memberikannya kepada anak-anaknya. Oleh itu, berapa banyak nilai yang terkandung di dalamnya? Nilainya benar-benar tidak dapat digambarkan. Di mata manusia, apa yang dapat mereka lihat hanyalah ais. Namun, kita dapat melihat dengan jelas berpuluh-puluh ribu harta yang tersembunyi di sana. Hari Sabat lebih berharga daripada emas atau perak, dan Paskah lebih berharga daripada berlian. Ia adalah harta syurgawi yang tidak dapat dibandingkan dengan apa-apa pun. Sebab itulah Tuhan memberi kita ini sebagai warisan. Bukankah Dia juga meninggalkan wasiatnya sebelum kematiannya? Dia meminta kita untuk mematuhi perjanjian baru tanpa gagal. Pada hari Paskah, sehari sebelum Dia disalibkan, Dia berkata, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu." Dengan firman-Nya yang ikhlas sahaja, rahasia nilai perjanjian baru tidak dapat diukur dan terlalu besar untuk difahami.